وعلى علومه في الدارين. Sekarang. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampirlah kilat menjambar akan segala mata mereka itu. Hampirlah kilat menyambar akan segala mata mereka itu. Mereka itu ialah orang-orang yang munafikin. Hampirlah kilat menyambar yakhtafu. Bahasa itu dalam Qurannya yakhtafu, menyambar. Menyambar itu maknanya ambilkan sesuatu dengan cara cepat. Mengambil akan sesuatu dengan secara cepat. Itu dikatakan menyambar. Seperti sewah menyambar akan anak ayam. Dia ambil dengan secara cepat. Hampirlah kilat menyambar akan mata, akan segala mata kepala, bukan mata hati. Hampirlah oleh kilat, oleh cahaya kilat. Hampirlah kilat, yakni cahaya kilat menyambar akan segala mata kepala. Mata kepala mereka itu sebut mata kepala itu untuk nak keluarkan mata hati. Jadi katanya hampir, maknanya tak jadi menyambarkan lagi, hanya dekat-dekat sangat dah nak berlaku. Cumanya tak berlaku lagi. Tapi hampir-hampir nak berlaku. Jadi maknanya hampir oleh kilat menyambar akan mata-mata mereka itu. Kita maklum bahasanya cahaya kilat itu cahaya yang sangat kuat. Sekiranya kita ikut pandangan kita kepada kilat itu, maka cahaya kilat itu akan menghapuskan cahaya mata kita. Sebab tu Nabi SAW melarangkan kita memandang kepada kilat. Sebab cahaya kilat itu cahaya yang kuat, dia boleh menghilangkan penglihatan mata kita. Seperti cahaya-cahaya cerah handphone, komputernya, lama-lama kita tengok dengan cerah sangat-sangat tu, lama-lama dia akan menghilangkan cahaya mata. Ini suatu perbandingan lagi, suatu perbandingan bandingkan akan kelakuan bagi orang munafik dengan cahaya kilat. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Tiap-tiap cerah, mana setiap kali jadi cerah. Tiap-tiap cerah bagi mereka itu. Berjalan mereka itu munafik pada cerah. Padanya pada cerah tadi, pada cahaya. Dia kilap tu kalau waktu malam, kalau kilap tu dia datang pada waktu malam, ketika ada kilap tu dia jadi cerah. Apabila kilap turun, jadi berkilap sana itu, maka cuacanya akan jadi cerah sebentar. Apabila habis dah kilap itu, kembali kepada gelap balik. Tiap-tiap cerah
bagi mereka itu cerah yang hasil daripada berkilat tadi. Tiap-tiap cerah, yakni cerah yang hasil daripada berkilat, berjalan mereka itu orang kafir, al-munafikin, orang-orang munafik padanya pada cerah tadi. Jadi apabila kilat tu berkelit, maka jadi cerah, maka dia pun boleh berjalan. Wa idza azlama alaihim qamu. Dan apabila kelam gelap atas mereka itu. Kelam gelap dengan sebab dah hilang cahaya kilat, maka jadi gelap. Apabila dah hilang cahaya kilat sana itu, maka cuacanya balik kepada gelap semula jadi. Apabila kelam atas mereka itu. Ketika tadi itu, ketika kilat tu berkilat sana, maka dia jadi cerah. Apabila cerah dengan sebab berkilat sana itu, dia berjalan. Apabila balik jadi gelap pula, maka mereka itu terdiri. Terdiri itu mana berhenti, tak berjalan. Terdiri mereka itu mana berhenti, mereka itu tidak berjalan oleh mereka itu. Terdiri mereka itu, ini berhenti mereka itu. Qamu asal maknanya berdiri itu bukan maksud berdiri sahaja betul-betul saja berdiri itu, tak maknanya berhenti, maknanya tidak berjalan. Jadi maknanya rupa dianya apabila keadaan dianya, apabila kilat tu datang, maka jadi cerah semata pada masa berkilat sana itu, maka apabila jadi cerah mereka berjalan. Apabila balik jadi gelap pula, maka mereka itu berhenti. Tidak berjalan. Itulah nak bandingkan kelakuan bagi orang-orang yang munafik. Tengok dia katanya, ini tamsil, yani perbandingan. Ini tamsil, ini perbandingan menggerak oleh hujah di dalam Quran akan hati mereka itu orang munafik. Maka membenar mereka itu bagi yang disukainya, dan berhenti dan terhenti pada yang dibencinya. Jadi ini nak bandingkan keadaan orang-orang yang munafik. Apabila cerah, kalau banding dengan kilat tadi, apabila cerah kilat tadi, mereka berjalan. Berjalan tu maknanya, maksud di sininya ialah terima. Maka apabila jadi gelap, maka mereka berhenti, maknanya tak terima. Jadi maksudnya apabila mereka itu orang-orang munafik, apabila mereka dengar akan ayat-ayat Quran yang setuju dengan dia, yang disukai, yang setuju dengan nafsu dia, maka mereka terima. Membenar akan Al-Quran itu, terima akan Quran. Tetapi apabila ayat Quran itu diturunkan tak setuju dengan nafsu dia, tak setuju dengan hati dia, tak selorong dengan hati dia, maka mereka tak terima. Jadi mana berjalan tu nak banding dengan terima. Berjalan ketika cerah kilat tadi tu maknanya terima. Berhenti tak berjalan tu nak banding dengan tak terima akan ajaran Quran. Itulah nak banding keadaan orang-orang yang munafik. Setuju dengan hati dia, dia terima. Kalau tak setuju dengan nafsu dia, dia tak terima. Tak semacam kita orang mukmin, kita terima semata-mata. Setuju dengan hati kita pun terima, tak setuju pun kita terima juga. Sami'na wa ata'na. Kita terima, kita dengar, kita taat, kita patuh. Tetapi orang munafik tidak. Tengok dia katanya, ini tamsil menggerak oleh hujah, oleh dalil-dalil di dalam Quran. Menggerak akan hati mereka itu, hati orang munafik. Maka membenar mereka itu percaya, dan mereka itu percaya, mereka itu terima, mereka itu orang munafik.
akan apa yang disebut dalam Quran, tapi bagi yang disukai. Ayat-ayat Quran mana yang diturun sekiranya setuju dengan hati mereka itu, maka mereka itu terima. Seperti ayat menurunkan bahawasanya dilarangkan bunuh apabila seorang itu mengucap dua kalimah syahadah. Apabila seorang itu mengucap dua kalimah syahadah, maka dimaksumkan, diterpeliharakan nyawa mereka itu, tidak boleh, tidak harus membunuhkan. Darah dia dah jadi haram, tak jadi halal darah. Maka ayat Quran yang turun tentang mengharamkan bunuh seorang yang mengucap dua kalimah syahadah, dan apabila Quran menyatakan bahawasanya harta bagi orang Islam tak boleh nak ambil, tak boleh nak ambil rapah ambil, tak boleh, melainkan dengan secara zakat, dengan secara kafarah dan lain-lain lagi daripada segala yang wajipan daripada harta. Maka mereka terima sebab dia setuju bahawasanya harta dia tak dirapas oleh orang Islam, dan apabila berperang fi sabilillah akan dapat harta ghanimah dan lain-lain lagi, asalkan benda yang dia setuju, maka dia terimalah apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Apa yang diturun oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dia setuju, dia terima. Tetapi apabila di dalam Quran tu suruh dengan sembahyang, dengan puasa dan lain lagi daripada keberatan yang disuruh di atas orang Islam seperti sembahyang dan puasa dan zakat dan apa dia, maka mereka itu tak terima. Dengan sebab sembahyang itu memanglah orang munafik, orang yang segan untuk bersembahyang. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka tu berdiri kepada sembahyang, mereka berdiri sembahyang dalam keadaan malas. Bukan katanya cegah, rajin, suka nak solat tu dah. Mereka sembahyang dalam keadaan malas, segan nak sembahyang. Begitu juga puasa. Dengan sebab mereka tu tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak nak terima hukum syarak, hanya pada zahir saja. Jadi maknanya orang munafik, tabiat dianya, apabila apa-apa yang disebut di dalam Quran sekiranya setuju dengan hati mereka, mereka berterima, mereka terima, mereka membenarkan. Itu dibanding katanya apabila cerah mereka berjalan. Dan sekiranya di dalam Quran itu ada suruh menyuruh dengan perkara-perkara yang seperti sembahyang, puasa, dan melarangkan daripada merapaskan harta orang dengan tidak ada hak, melarangkan daripada makan harta anak yatim, mereka benci, mereka tak terima. Itu dibandingkan tadi apabila gelap mereka berhenti, tak berjalan. Itulah sifat-sifat orang munafik. Maka kita orang Islam, kita orang mukmin, jangan jadi begitulah. Semuanya apa perkara saja yang diajar oleh Quran, yang disuruh, yang diperintah dalam Quran, dalam syarak kita, kita terima ke semuanya. Bukan pilih kasih, pilih terima, itu tidak. Itu sifat orang munafik. Yang setuju terima, yang tak setuju tolak. Bukan dia begitu. Setuju dengan nafsu, terima, tak setuju dengan nafsu, ditolakkan. Kita mesti kena terima ke semuanya. Nafsu kita tu nanti ikut kita. Nanti ikutkan syarak. Syarak kata kena buat, kita buat dah. Walaupun nafsu tak suka sekalipun. Kalau tidaknya jadi semacam sifat bagi orang munafik. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan jika dikehendaki Allah, nescaya menghilang ia, ya Allah, dengan pendengar mereka itu, pendengaran mereka itu, sifat pendengar, sifat-sifat pendengar, dan penglihat mereka itu, yakni penglihatan mata kepala. Penglihatan, yakni penglihatan mata kepala, bukan penglihatan mata hati. Penglihatan mereka itu yang zahir. Itu dikatakan zahir untuk nak keluarkan mata hati yang batin. Seperti barang yang dihilang, seperti menghilang tadi itu, seperti barang yang dihilang, yakni seperti dihilangkan dengan buta mata hati yang batin, yang sebelah dalam.
Dan jika dikehendaki Allah, dia dan jika, ini terjemuh daripada lau. Lau, kalau kita nak terjemuh dengan kata jikalau, itu lebih zahir. Sebab lau ni kalau dia masuk, lau ni menunjuk katanya benda yang selepas pada lau itu tak berlaku. Sebab katanya jikalau kehendak oleh Allah, maknanya yang sebenarnya Tuhan tak kehendak. Seperti kalau orang cakap, kalau aku kaya, aku nak binakan sebuah masjid. Contohnya begitu. Kalau aku kaya, mana kalau orang kata kalau lau, bahasa Arabnya lau. Jikalau aku kaya, mana yang sebenarnya dia tak kaya. Sebab kalau dia kaya, betul-betul dia kaya, dia tak kata kalau lah, aku ini kaya. Maknanya kalau dia kata kalau aku kaya, kalau aku ni orang kaya, mana dia bukan orang kaya. Itu cara guna kalimah lau. Maknanya di sini jika dikehendak Allah, nescaya menghilang ia ya Allah dengan pendengaran mereka itu dan penglihatan mereka itu yang zahir. Sekiranya kalau Allah Ta'ala kehendak untuk nak menghilangkan sifat pendengar yang ada di telinga-telinga mereka itu, sekiranya jikalau Allah Ta'ala itu kehendak nak menghilangkan sifat-sifat penglihat yang ada pada mata zahir mereka itu, tentu Allah Ta'ala membuatkan, menghilangkan. Tentu sama sekali Allah Ta'ala menghilangkan. Tetapi Allah Ta'ala menghilangkan tidak menghilang. Tidak menghilang tu bukan dengan kerana lemah daripada nak menghilang, bahkan dengan sebab tak kehendak. Dengan sebab Tuhan tak kehendak nak menghilangkan sifat pendengar-pendengar mereka itu, sifat pendengar yang ada di telinga-telinga mereka itu, sifat penglihat yang ada di mata kepala mereka itu. Maka Allah Ta'ala tidak menghilang, bukan tak kuasa nak menghilang. Kalau kiranya kuasa, memanglah kuasa, tetapi tak menghilang sebab tidak kehendak. Sebab kehendak tu kalau kita belajar ilmu usulnya ialah kena kepada ta'alluq tanjizi bagi sifat iradat. Menentu ta'alluq tanjizi bagi sifat iradat. Maknanya Tuhan tak kehendak, lalu tu tidak menghilangkan sifat pendengar mereka itu dan sifat penglihat mereka itu. Menghilang dengan sebab apa? Dengan sebab tadi, dengan sebab yang dulu dibandingkan seperti fihi zulumatun wa ra'dun. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Pada dulu. Jadi maknanya sekiranya kalau Allah Ta'ala sekiranya fardunya kalau Allah Ta'ala kerana nak menghilangkan pendengar mereka itu dengan suara kuat daripada guruh tadi yang disebut pada ayat-ayat yang lepas, pada ayat yang telah lepas. Jika dikehendak Allah Ta'ala nescaya menghilang ya Allah dengan pendengar mereka itu. Menghilang dengan pendengar, mana menghilang akan pendengar mereka itu. Menghilang ia dengan dia ayat tu cakap denganlah sebab dengan sam'ihim, pendengar mereka itu. Tetapi maksudnya menghilang oleh Allah akan sifat-sifat pendengar mereka itu. Menghilang dengan melalui suara guruh, suara halita yang sangat kuat. Dan menghilangkan dan penglihatan mereka itu. Sekiranya kefardunya jikalau Allah Ta'ala kehendak untuk nak menghilangkan akan penglihatan mereka itu dengan cahaya kilap tadi, menghilangkan penglihatan mereka itu, penglihatan mata kepala mereka itu dengan cahaya kilap yang sangat cerah tadi. Jadi maknanya
suara kalau sangat-sangat kuat suara tu, kalau kita tak tutup telinganya, menyebabkan telinga masalah. Jadi masalah pada pendengaran telinga. Cahaya kalau begitu kuat sangat seperti tengok kepada cahaya matahari tu. Nah, sekiranya kalau kita memandang sangat, maka membawa kepada hilang sifat pendengar. Sifat pelihat dengan sebab cahaya kuat. Maka di sini kalau Allah fardunya, kalau Allah Ta'ala kandung untuk nak menghilangkan cahaya mata mereka itu melalui kilat yang sangat cerah. Dan sekiranya kalau Allah Ta'ala kandung nak menghilangkan sifat pendengar di telinga mereka itu dengan suara bunyian guruh yang kuatnya, tentu sama sekali Allah Ta'ala boleh nak menghilangkan. Tentu sama sekali Allah Ta'ala boleh nak menghilangkan. Tetapi Allah tidak menghilangkan sifat pendengar mereka itu dengan sebab dengan guruh yang kuat. Dan Allah Ta'ala tidak menghilangkan sifat pelihat mereka itu dengan berkelit cahaya bersinar kilatnya. Allah Ta'ala tidak menghilang kerana Allah Ta'ala tidak kandung. Sekiranya kalau kandung boleh buat sangatlah. Seperti barang yang dihilang, mana seperti menghilang oleh Allah. Seperti menghilang oleh Allah akan mata hati mereka itu. Seperti barang yang dihilang dengan buta mata hati yang batin. Sebagaimana orang munafik, orang yang Allah Ta'ala menghilangkan cahaya mata hati mereka itu, mata batin, mata hati mereka itu, maka begitulah kalau Allah Ta'ala kandung, Allah Ta'ala akan menghilangkan mata zahir juga. Tetapi dengan sebab tak kandung. Jadi maknanya orang munafik, mata hati bagi orang munafik Allah Ta'ala telah mengkhatamkan, telah dia sebut dulu wa ala absarihim ghishawah, dan di atas segala mereka itu berselaput, ada lindungan sehingga mata hati mereka itu dilindungkan, tak nampak perkara yang sebenar. Maka mata hati bagi orang munafik sudah dihilangkan. Tetapi dengan sebab Tuhan tak kandang nak menghilangkan mata kepala, Allah Ta'ala tak menghilanglah. Dengan sebab Allah Ta'ala tak kandang untuk nak menghilangkan sifat pendengar mereka, maka Allah tak menghilangkan. Kemudian katanya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya, yakni kerana bahwasanya. Yakni kerana bahwasanya atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Kerana bahwasanya kerana bahwasa Allah Ta'ala, dia di sini dia ada dulu kemudian. Susunan cakapan tu ada terdulu, ada terbelakang. Yang belakang duduk di depan, yang depan duduk di belakang. Sebab asalnya innallaha qadirun ala kulli syai'. Asal susunan cakapan tu innallaha qadirun ala kulli syai'. Bahasa Melayunya, bahwasa Allah Ta'ala amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu susunan asalnya. Susunan asalnya bunyinya bahwasa Allah Ta'ala amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi maknanya Allah Ta'ala kuasa sangat untuk nak menghilangkan akan sifat pendengar di telinga mereka, dan Allah Ta'ala kuasa sangat untuk nak menghilangkan sifat pelihat yang ada di mata mereka itu. Pasal tak menghilang tu sebab tak mengkandak, bukan dia tak kuasa. Sebabnya Allah Ta'ala kuasa di atas segala perkara yang dia kandaknya. Bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Jadi tiap-tiap sesuatu kita perlu jaga sikit. Tiap-tiap sesuatu, yakni sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin, yang harus, perkara yang mungkin. Maknanya tak masuklah di dalam kataan sesuatu itu zat dia dan sifat dia. Tak masuk di bawah kata tiap-tiap sesuatu itu zat Allah dan sifat Allah. Padahalnya dalam istilahnya zat Allah pun sesuatu juga.
masuk di bawah kata sesuatu juga. Sifat Allah seperti sifat ma'ani Allah itu masuk di bawah kata sesuatu juga. Tapi tak masuk di dalam maksud di ayat ini. Kalau tilik kepada istilahnya, sesuatu tu memanglah zat Allah Ta'ala pun masuk di bawah panggilan kata sesuatu juga. Sifat Allah pun boleh masuk, boleh panggil sesuatu juga. Tetapi di sini tak masuk. Sebab maksudnya, jadi maknanya Allah Ta'ala kuasa untuk nak mengada dan meniada akan setiap perkara yang mungkin. Akan setiap sesuatu yang mungkin. Nak mengada akan perkara yang boleh terima ada. Meniada akan perkara yang terima ada. Maka setiap perkara yang terima ada, terima tiada itu adalah perkara yang mungkin. Adapun zat Allah Ta'ala tak terima mengada dan meniada. Sebab zat Allah dan sifatnya adalah perkara yang wajib. Sebab kita dah maklum dalam bahasan ilmu usuluddin bahasanya sifat kudrat Allah Ta'ala bertakluk dengan benda yang harus, dengan perkara yang mungkin. Tak bertakluk dengan perkara yang wajib ialah zat Allah dan sifat Allah. Dan tak bertakluk juga dengan perkara yang mustahil. Hanya bertakluk dengan perkara yang mungkin saja. Maka syai'in tiap-tiap sesuatu tu ialah perkara yang harus, perkara yang mungkin. Jadi maknanya Allah Ta'ala kuasa untuk nak mengadakan akan segala mungkin dan kuasa untuk nak meniadakan segala mungkin. Setengah daripada sesuatu yang dikuasai oleh Allahnya ialah nak menghilangkan tadi. Setengah pada kuasa yang setengah daripada perkara yang setengah pada tiap-tiap sesuatu yang kata mungkin yang dikuasai oleh Allah, yang ditakluk oleh sifat kudrat Allah Ta'ala itu ialah menghilangkan sifat pendengar mereka itu dan menghilangkan sifat pelihat mereka itu. Begitulah. Habis itu citaan orang-orang yang munafik. Kemudian kata pulanya, saudara manusia, suara manusia dengan iman. Barangkalinya salah pada tulisan kot. Kalau katanya seruan manusia dengan beriman, itu lebih betul. Seruan manusia dengan beriman, bukan suara. Seruan atau menyeru. Seruan manusia dengan beriman, itu barangkalinya begitu. Tidak munasabah tu kalau kata suara manusia dengan beriman, itu tak munasabah dengan ayat yang ya ayyuhallazina amanu. Sebab ya ayyuhallazina amanu tu adalah seruan, nida. Bahasa Arab panggil nida. Sebab dalam kaedah nahwu pun ya haraf nida. Mana haraf digunakan untuk nak buat menyeru. Kalau bahasa kita wahai. Seru manusia dengan beriman. Ini masuk tajuk lain pula. Tajuk orang munafik dah selesai. Ini nak masuk kepada tajuk Allah Ta'ala nak serukan kepada manusia untuk beriman dengan dia. Ya ayyuhan nasu. Hei manusia. Itu sebab munasabah katanya seruan. Ya ayyuhan nasu. Hei manusia. Wahai semua manusia. Wahai semua manusia. Ini seruan ini untuk nak menjagakan, untuk nak bagi kesedaran. Dia seruan itu ada kala dia ada banyak bagai cara seru saat itu. Setengah pada seruan itu seruan untuk nak memujikan. Seperti ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhallazina amanu. Panggil begitu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan begitu, seruan memuji.
ada mengandungi makna memuji. Seperti kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dia seru, dia panggil, serta dalam seruan itu ada memujikan dengan beriman. Dengan benda yang baik ialah beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Adapun ada juga seruan itu seruan untuk nak mencelakan, memberi faham makna cela, seperti ya ayyuhallazina hadu, wahai orang-orang yang Yahudi, yang beragama Yahudi, itu nak menghinakan, nak mencelakan. Adapun di sini seruannya untuk nak beri perjagaan, beri kesedaran. Wahai manusia, untuk nak mesedarkan manusia. Jadi mana seruan ini terkandung akan penjagaan, kesedaran. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum, sembah olehmu, sembah oleh kamu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Tak kiralah manusia di mana-mana sekalipun. Tapi kalau mengikut dalam tafsir Jalalain, dia kata manusia di sini ialah manusia ahli Mekah. Tetapi diiktirafkan oleh oleh orang lain bahwasanya ayat ini turun di Madinah. Tak munasabah di tafsir katanya orang-orang yang ahli Mekah. Sebab tu muradnya ialah keseluruhan manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hendak sembah oleh kamu, hendak beribadat oleh kamu. Sembah-sembah sini maknanya ibadat. U'budu makna ibadat, artinya mentauhid oleh kamu. Hendak sembah oleh kamu, hendak beribadat oleh kamu, hendak bertauhid oleh kamu. Sebagaimana tafsir dalam tafsir Jalalain, sembah oleh kamu maknanya hendak beribadat oleh kamu dan hendak mentauhid oleh kamu akan Tuhan kamu. Tuhan kamu tu siapa? Siapa Tuhan kamu? Yang menjadi akan kamu. Yang menjadikan kita ialah Tuhan kita. Yang menjadikan, yang menciptakan kita, yang mengadakan kita, yang menjadikan kita, maka itulah Tuhan kita. Yang ini nak isyarat kepada bahwasanya yang jadi Tuhan itu ialah yang menjadikan kita. Yang menjadikan sekalian alam itulah yang jadi Tuhannya. Maknanya Tuhan tu ialah Khaliq, yang menjadikan segala makhluk ini. Setengah pada makhluknya kita manusia. Maknanya yang nak isyarat katanya bahwasanya yang tidak menjadi, yang tak kuasa nak menjadikan segala perkara, tak kuasa nak menjadikan sesuatu, tak kuasa nak membuatkan suatu benda, itu tak patut dijadikan Tuhan. Tak patut dijadikan Tuhan. Ini nak tunjuk katanya berhala bukan dia Tuhan, matahari bukan dia Tuhan, lembu pun bukan dia Tuhan, malaikat pun bukan dia Tuhan, jin pun bukan dia Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka yang disebut tadi tidak menjadikan akan perkara-perkara. Tuhan yang sepatut kita sembahnya, Tuhan yang sepatut kita ibadatkan, Tuhan yang sepatut kita mentauhidkan dianya ialah Tuhan yang menjadikan kita. Kalau tidak, yang tidak menjadikan kita, semuanya bukan Tuhan. Begitu. Jadi di sini seru kepada manusia, nak bagi jagaan, kesedaran kepada manusia, kita sepatut kena beribadat kepada yang menjadikan kita. Sebab yang menjadikan kita itulah Tuhan kita, bukan yang lain. Lagi pulanya ibadat itu
sebagai apa dia, kerana dialah Tuhan kita, kita hamba dia. Dengan sebab dia jadikan kita untuk nak beribadat, hikmatnya untuk beribadat. Sepatutnya begitulah. Kena ibadat kepada Tuhan kita, tak boleh ibadat kepada yang lain. Ibadat kerana Tuhan kita, bukan ibadat kerana yang lain. Sebab yang lain bukan dia Tuhan. Kalau kita ibadat kepada yang lain daripada Tuhan, itu makna tak kenal Tuhan. Seperti anak tak kenal ibu bapa lah pula ya. Sembah oleh kamu, yakni beribadat oleh kamu dan bertauhid oleh kamu akan Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Ialah yang menjadikan kamu itulah. Tuhan kita ialah yang menjadikan kita itu, tak payah carilah. Nah, siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Maka jawab, senangnya jawab, ialah yang menjadikan kita, itulah Tuhan kita. Allazi khalaqakum, yang Tuhan yang menjadikan kamu. Wallazina min qablikum, atas padakum. Dan yang menjadikan segala mereka yang dahulu-dahulu daripada kamu. Tuhan kamu tu siapa? Tuhan kamu ialah Tuhan kamu tu ialah yang menjadikan kamu sendiri dan yang menjadikan orang-orang yang dulu pada kamu. Itu Tuhan kamu. Yang menjadi, maknanya Tuhan itu yang menjadikan diri kita sendiri dan yang menjadikan orang-orang lain lagi. Baik orang yang lain pada kita yang semasa dengan kita, artinya orang-orang yang dulu-dulu daripada kita lagi. Yang sudah meninggal, lepas-lepas mari semuanya, dijadikan oleh Allah Ta'ala kesemuanya. Mestilah kamu beribadat kepada Tuhan kamu, yang mana Tuhan kamu itulah yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang yang dahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu terpelihara daripada azab neraka. Mudah-mudahan ini terjemuh daripada asal la'alla. La'alla maknanya harap-harap. Sebab tu dikatakan diterjemah katanya mudah-mudahan. Harap-harapnya, mudah-mudahannya. Itu dengan secara asal terjemahan daripada kata la'allakum. Tafsir daripada la'allakum. Tetapi harap di sini maksudnya tentu jadi. Harap di sini maknanya tentu jadi, mesti berlaku, mesti hasil. Mana la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu terpelihara, yakni tentu sama sekali kamu terpelihara daripada azab neraka. Mudah-mudahan kamu terpelihara, yakni tentu sama sekali kamu terpelihara, terselamat daripada azab neraka. Kenapa boleh kata begitu? Tentu kamu terpelihara. Sebabnya apabila kita beribadat kepada Tuhan kita, memanglah kita lepas daripada azab neraka. Tak ada kena kata harap-harap dah. Tentu dah sama sekali. Sebab tu dah katanya la'alla litahqiq, bukan litaraji di sini. Bukan taraji mana harap-harap tu bukan. Bukan la'alla di sini mana tahqiq. La'allakum tuflihun, banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Mana tentu sama sekali kamu beruntung sekira kalau buat seperti yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka di sini pun demikian juga. Apabila kita buatkan mengikut apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, seperti kata ibadat kepada Allah, sembah kepada Allah, tauhid kepada Allah Ta'ala saja, tidak beribadat dah sama sekali kepada yang lain, tentu sama sekali kita ni orang yang terpelihara daripada azab neraka. Kemudian dia tattaqun itu ditafsir dengan kata terpelihara. Tattaqun
tattaqun maknanya terpelihara, terjaga, terselamat daripada api neraka. Daripada tattakunlah dikata muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin ambil pada tattaqun di sinilah. Sebab tu muttaqin nak kira makna asalnya ialah terpelihara daripada azab neraka. Orang muttaqin orang yang terpelihara daripada azab neraka. Begitu juga yang kita dengar dalam khutbah Jumaat, ittaqullah, maknanya hendak terpelihara oleh kamu daripada azab Allah. Tetapi apabila diterjemah katanya takut oleh kamu akan Allah. Bukan takut mana gerun. Itu terjemah daripada khauf. Bukan takut dengan mana gerun. Itu terjemah daripada khauf. Adapun sini ittaqullah, yang kita dengar, selalu dengar dalam khutbah-khutbah itu makna terpelihara daripada azab neraka. Ittaqullah maknanya hendaklah kamu itu mengerjakan akan apa yang disuruh, dan hendaklah kamu tinggalkan apa yang dilarang. Sekiranya kalau kamu buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, tentu kamu terpelihara daripada azab Allah. Itu makna kata. Sebab tu biasa kita dengar dalam khutbah, takut oleh kamu akan Allah dengan mengerjakan apa yang disuruh, dengan meninggalkan apa yang dilarang. Dengan sebabnya apabila kita buat akan apa yang disuruh, apa-apa yang disuruh, apa-apa yang disuruh kita buat, apa-apa yang dilarang kita tinggal, apa yang wajib kita buat, apa yang haram kita tinggal, kita pantang, maka tentu sama sekali tidak ada dosa. Orang itu tidak ada dosa. Apabila tidak ada dosa, maka orang itu mestilah terpelihara daripada kena azab di dalam neraka nanti. Tapi kita ambil makna lazimnya. Maknanya buatkan perkara yang boleh lepas kita, boleh terpelihara kita daripada kena azab di dalam neraka. Nak buat macam mana? Nak buat cara mana? Ngerjakan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Maka sebab tu orang yang muttaqin, orang buat apa yang disuruh, orang yang tinggal apa yang dilarang. Dengan sebab apabila buat begitu, tentu terpelihara daripada azab neraka. Terjemahan begini itu lebih betul dengan asalnya. Jadi mudah-mudahan kamu terpelihara dengan sebab kamu ibadat kepada Tuhan kamu, tak ibadat dah kepada yang lain, maka kita dah mengerjakan, buatkan apa yang disuruh, kita dah tinggalkan apa yang dilarang. Sebab di sini suruh ibadat kepada kamu ni, suruh ibadat kepada Tuhan. Larangnya ialah jangan ibadat kepada yang lain daripada Tuhan kamu. Itu maknanya begitu. Di situ ada suruh, ada larang. Walaupun bentuknya suruh, tetapi sebaliknya larang. Hendak kamu bersembah, beribadat kepada Tuhan kamu. Itu suruhan. Di dalam suruhan ada sebaliknya, ada larangan. Ada sebalik suruhan tu, ada sebaliknya ialah larangan. Apa larangan di sini? Jangan kamu ibadat kepada yang lain daripada Tuhan kamu. Itu makna kata syirik. Mana kata kufur, mana kata syirik. Jangan kamu bersembah, beribadat kepada yang lain daripada Tuhan kamu. Setiap-tiap larang sebaliknya ada suruh, setiap-tiap suruh sebaliknya ada larang. Begitu. Maka di sini sebab tu katanya buat apa yang disuruh, buatkan segala perkara yang disuruh. Setengah pada perkara yang disuruhnya beribadat kepada Tuhan. Tinggalkan apa yang dilarang. Setengah daripada perkara yang dilarangnya ialah di sini tak beribadat kepada yang lain daripada Tuhan kamu. Apabila kita buat begitu, tentulah sama sekali kita terpelihara daripada azab neraka. Selamatlah kita daripada diazab oleh Allah di dalam nerakanya. Nauzubillah. Abi.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i bagi dia salah. Bagi dia tu kalau mengikut tulisan kitab saya tu salah. Wa anzala minas samaa'i ma'a allazi ja'ala lakumul arda firasha. Ini nak membilangkan nikmat. Ini membilangkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita manusia, yang mana nikmat-nikmat ini kalau orang yang bersyukur dengan secara beribadat kepada Tuhan yang menjadikan segala perkara. Ini nak membilangkan nikmat. Apabila kita kenal nikmat ini, jadi semangatlah kita untuk nak ibadat kepada dia. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Tuhan yang menjadi bagi kamu, untuk kamu, bagi kamu ini untuk kamu, untuk berguna kamu, untuk kegunaan kamu, untuk ambil manfaat kamu, untuk berambil faedah kamu, menjadi bumi itu hamparan. Allah Ta'ala menjadikan bumi itu hamparan. Jadi asalnya hamparan tu benda yang kita hafal untuk nak duduk, untuk nak tidur. Itu firash. Firash tu hamparan ialah kain ke, tikar ke masalan. Artinya apa-apa benda yang kita haparkan untuk nak buat tidur. Atau untuk nak duduk rehat-rehat dalam rumah, kita haparkan dengan benda itu. Maka benda itu dikatakan hamparan. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan bumi seperti hamparan. Allah Ta'ala lah Tuhan kamu tu siapa? Tuhan kamu tu siapa? Ialah Tuhan yang menjadikan akan bumi itu seperti hamparan. Jadi dibuka luas. Dibuka luas untuk kita mendiami di atasnya, di atas bumi. Sebab itulah buminya dijadikan seperti hamparan. Tengok kita nak tidur tu. Apabila kita nak tidur, kita bukakan suatu hamparan kita, maka bentuk hamparan kita yang kita guna buat tidur tu tak terlalu keras. Tak terlalu keras. Kalau tidaknya nanti sakit belakang pula. Nanti ada masalah pula. Dan juganya tidak terlalu lembut. Tidak terlalu lembut. Dengan sebab kalau terlalu lembut tu maknanya kita nak duduk di atas dia tak boleh. Nanti kita tenggelam dalam dia pula. Jadi maknanya hamparan yang digunakan untuk buat tidur itu jadi sederhana-sederhana. Tak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Itu kalau hamparan yang kita guna untuk buat tidur. Maka bumi pun juga seperti hamparan. Dibuka luas. Lagi pulanya tak terlalu keras. Kalau terlalu keras, macam mana kita nak korek? Macam mana kita nak galikan untuk nak menanam, untuk nak tanamkan tiang-tiang rumah dan sebagainya. Nak galikan telaga dan lain-lain lagi. Kalau terlalu keras, macam mana? Keras macam besi itu tak boleh buat apa juga. Dan bumi itu tak terlalu lembut. Sebab kalau terlalu lembut, kita nak pasangkan, nak binakan rumah kita, tak boleh. Nak berjalan di atas muka bumi pun tak boleh. Sebab terlalu lembut. Seperti lumpur-lumpur. Sebab tu, jadi maknanya, dijadikan bumi itu, Allah Ta'ala menjadikan bumi seperti hamparan. Hamparan kita nak guna, tak boleh gulung. Tak boleh lipat. Mesti buka hampar. Lagi pulanya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Maka bumi yang Allah Ta'ala jadikan seperti demikian itu. Sebab tu jadi kalau kita nak berjalan, boleh nak berjalan sebab dia tak lalu lembut.
Kalau terlalu lembut, akan terselam pula kaki kita. Nak pasang tiang di atas bumi pun tak boleh. Nak bangunkan rumah pun tak boleh juga. Dan bumi itu bukan terlalu keras. Sehingga boleh kita galikan, kita korekkan untuk nak tanamkan pokok-pokok, untuk nak tanamkan asas-asas tiang rumah dan sebagainya. Maka begitulah juga hamparan yang kita guna buat tidur. Jadi maknanya Allah Ta'ala menjadikan bumi buka luas seperti hamparan, lagi pulanya tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Maka ini adalah suatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi dengan secara umum kepada manusia-manusia untuk berambil manfaat. Sepatutnya dengan nikmat tadi kita bersyukur. Sepatutnya dengan nikmat tadi, sepatutnya kita bersyukur. Bersyukur dengan cara mana? Dengan cara tak ibadat kepada yang lain, hanya ibadat kepada Dia saja. Itulah itu panggil katanya membilangkan nikmat. Ta'didun ni'mat. Di sini jelah Allah Taala membilangkan nikmat bagi kita dengar untuk nak membangkitkan semangat kita bersyukur kepada Dia. Syukur tu dengan cara tak ibadat kepada yang lain kerana yang lain, hanya ibadat kepada Dia kerana Dia saja. Was-samaa'a binaa'a. Was-samaa'a. Sini was-samaa'a betul. Was-samaa'a binaa'a. Atap pada al-ardah. Maknanya dan langit itu atap. Maknanya Tuhan yang menjadikan langit itu atap. Atap, bumbung. Kalau rumah panggil atap atau panggil bumbung. Kalau orang petani panggil perabung. Atap, bumbung, petani panggil bumbung, perabung, begitulah. Was-sama, Allah Ta'ala menjadikan langit itu seperti atap, seperti bumbung rumah. Sebab dianya duduk sebelah tah. Duduk sebelah tah daripada kita seperti perkara yang menutupkan kita daripada kita sebelah duduk di atas muka bumi, melindungkan kita daripada makhluk-makhluk Allah yang ada sebelah tah pada bumi, sebelah tah pada langit. Jadi seolah katanya bumbung itulah, bumbung rumah kita tu melindungkan kita di dalam rumah daripada panas, cahaya panas matahari, daripada daripada air hujan yang akan masuk ke dalam rumah kalau tidak ada bumbung. Begitu juganya langit seperti seperti perkara yang mesekatkan di antara kawasan bumi dengan kawasan sebelah atas daripadanya. Tetapi Allah Ta'ala katanya was-samaa'a binaa'a. Bina tu mana binaan, kalau kita nak cakap bahasa asalnya binaan. Biasanya binaan yang kita bina tu dengan secara teguh. Rumah kita bina dengan secara tetap, dengan cara kemas, dengan cara teguh, tak bagi rosak dah dalam masa setahun dua ni. Tak seperti kita pasang khaimah pada tengah-tengah padang ke masalah untuk buat samantara. Untuk kita letakkan kain-kain ke masalah apabila kita pergi ke bukit ke masalah ke mana-mana saja, untuk nak melindungkan cahaya panas itu kita pasangkan kain atau khaimah ke masalah itu tak tahan lama, sehari duanya rosak. Kena panas, kena hujan, tak berapa hari rosak. Tetapi langit tetap kemas, teguh, tak jatuh, tak pecah dan lain-lain lagi. Tak rosak sama sekali. Sebab tu dia kata bina. Sebab bina ni kalau tilik pada asalnya, benda yang kita susun, benda yang kita buat atas jalan teguh, atas jalan tetap, tu dikatakan bina. Kalau kita letak sementara waktu itu tak panggil kata bina. Benda yang digunung untuk dipasangkan untuk sementara waktu tak panggil bina. Kalau atas jalan tetap maka dikatakan bina. Sebab tu kita kat kubur-kubur di kampung-kampung tu ada macam rumah kecil, ada macam wakaf letak di kubur. Itu
tidak atas jalan tetap, maka tidak ditegah oleh syarak. Kalau kubur sabil, kubur tengah, kubur sabil, maka tak boleh diharamkan membinakan bangunan akan binaan pada kubur-kubur yang sabil. Tetapi kalau letak umpam benda yang sama tara, kita cocok kayu ke buat khemah ke masam, kita pasang khemah pada kubur, sama tara, maka itu tak ada masalah sebab tak dikatakan bina, sebab tak tetap. Maka langit itu bina tetap, kejap, kemas, begitulah. Ini pun setengah daripada nikmat Allah Ta'ala yang beri kepada kita juga dengan secara seluruhnya, ialah Allah Ta'ala menjadikan langit sebagai atap, sebagai binaan yang teguh seperti atap rumah. Ini pun setengah daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita-kita manusia juga. Lepas tu apa faedahnya langit? Wa anzala minas sama'i ma'a, dan menurun ia daripada langit, yakni daripada awang. Daripada langit, yakni daripada awang itu air hujan. Dan Allah Ta'ala menurunkan daripada langit, yakni daripada awang yang sebelah atas, menurun apa? Air hujan. Allah Ta'ala menurunkan air hujan. Apabila Allah Ta'ala menurunkan air hujan, fa akhraja bihi minas samarati, maka mengeluar ia, ya Allah Ta'ala, dengan air hujan tadi. Allah Ta'ala mengeluarkan ia, mengeluar ia, ya Allah, dengannya, dengan air hujan tadi, akan segala buah-buahan. Akan segala buah-buahan. Allah Ta'ala mengeluarkan daripada bumi dengan sebab air hujan yang diturun tadi, mengeluarkan apa? Akan segala bagai-bagai jenis-jenis buah-buahan. Mengeluar tu makna menumbuhkan pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan, sehingga dapat ambil manfaat dengan buah-buahan yang buah-buahan daripada tumbuhan tadi. Jadi di sini maksud dengan buah-buahan di sini maknanya benda yang hasil daripada bumi. Benda yang hasil daripada tanaman bumi. Dia kandaki buah, bukan buah-buah seperti buah durian, buah durian, buah lain-lain lagi tu, bukan dimaksud dengan buah begitu saja dah. Maknanya setiap-tiap hasilan daripada bumi. Seperti masuk juga jenis yang kita panggil buah-buah, masuk juga jenis biji-biji seperti padi, kacang, gandum, masuklah dalam kata buah-buah di sini. Dan masuk juga jenis apa dia yang isi dalam bumi tu, seperti carrot, seperti ubi-ubi, seperti apa dia, banyaklah kacang, setengah pada kacang tu yang berisi dalam bumi, itu pun maksud dah katanya as-samarat juga, maknanya hasilan daripada tanaman bumi. Tetapi tanaman tu setengah kita hasilan dianya, ada kalanya kita panggil buah-buahan, ada kalanya kita panggil apa dia, biji-bijian, ada kalanya jenis isi-isinya begitu. Ada juga seperti kita seperti apa dia, setengah-setengah perkara tu, diri benda tu kita boleh makan dengan dia. Seperti orang dulu tu makan apa dia, batang keladi, dia ambil buat sayur ke masalah, maka itu pun masuk dalam kata buah-buahan juga. Seperti kita makan, kita ambil seperti kakung masalah, kubis, lobok-loboknya semuanya, itu bukan, kalau tilaknya bukan tak panggil buah lah, tapi masuk dalam kata buah-buah juga di sini. Jadi segala perkara yang hasil daripada bumi, tengok dia kata rizqan lakum, rezeki bagi kamu. Jadi hal keadaan benda itu samarat tadi tu rezeki kamu. Rizqan lakum, rezeki kamu. Jadi Allah Ta'ala mengeluarkan, itu rizqan lakum tu maf'ulun bih bagi akhraja kalau nak i'rab nahwunya. Rizqan lakum tu maf'ulun bih bagi akhraja, patu minas samarati hal pada rizqan lakum di belakang.
Jadi Allah Ta'ala mengeluarkan daripada bumi, melalui hujan yang diturunkan, mengeluar akan rezeki-rezeki kamu daripada segala buah-buahan, yakni hasilan daripada tanaman bumi. Maka rezeki kita semua seperti kubis, kakum, lobok, apa semuanya, maksudlah katanya hasilan bumi. Maksudlah kata buah-buahan juga. Jenis padi, jenis kacang, jagung, gandum, syair, apa semua pun maksudlah kata as-samarat juga. Sebab rezeki kita kesemuanya. Jenis pokok yang tak makan buah, tak makan isi semuanya, makan pucuk dia saja pun maksudlah buah-buahan juga. Jadi maksud dengan buah-buahan di sini bukan maksud sekadar buah yang kita maklum dalam bahasa cakap kita tu saja tu tidak. Bahkan segala perkara yang hasil yang kita boleh ambil makan, yang boleh kita ambil jadi rezeki kita daripada tanaman. Maka benda yang kita makan boleh ambil daripada pokok-pokok tu, ada kala biji-biji dia, ada kala buah-buah dia, ada kalanya unas dia, ada kala isi dia, ada kalanya daun-daun dia, pucuk-pucuk dia. Begitulah kesemuanya. Jadi Allah Ta'ala menjadikan bumi untuk kita, menjadikan langit untuk kita, dan juganya setengah pada nikmat yang besar laginya Allah Ta'ala jadikan menurunkan hujan untuk dapat kita makan dengan beberapa bagai-bagai rezeki. Maka apabila kita dah tahu gitu, afala taj'alu lillahi andada, maka jangan kamu jadi Allah syarik pada ibadat, yang bersekutu pada ibadat. Jadi tak sepatutlah. Yang menurunkan hujan Allah satu saja, bukan orang lain. Yang memberi rezeki kepada kita Allah satu saja, yang menjadikan bumi Allah satu saja, yang menjadikan langit pun Allah satu saja, yang menurunkan air hujan pun Allah salah satu saja, yang mengeluarkan hasil-hasil tanaman bumi pun semuanya, yang jadi rezeki sebab jadi rezeki bagi kamu dan juga binatang-binatang peliharaan kamu, Allah Ta'ala satu saja. Maka apabila sampai masa kita beribadat, ibadat kepada dia satu saja, tak sepatutlah. Tak sepatutlah yang menjadikan bumi Allah satu saja, yang menurunkan hujan Allah satu saja, yang memberi rezeki pada kita Allah satu saja yang memberi rezeki. Tetapi sampai masa orang tu buat ibadat kepada Allah dan kepada yang lain. Jadi maknanya tak kena dengan cara. Tak kena dengan cara. Sebab Allah satu saja yang membuatkan segala perkara, sepatutnya kita jangan bersyirik dengan dia. Sepatutnya jangan kita bersyirik dengan dia sebab dia satu yang buat segala perkaranya. Dia yang menjadikan kita, dia satu saja yang menjadikan kita. Maka kita ibadat kepada dia satu saja. Sebab tu katanya jangan kamu jadikan bagi Allah syarik yang berkongsi pada ibadat. Ibadat kepada Allah juga, ibadat kepada yang lain juga. Itu salahnya. Sebab kita bagi nampakkan dia seorang saja. Sepertinya kita kalau kita bekerja, nak bandingnya kalau kita bekerja, kita yang letihnya bekerja. Pagi sampai petang kita bekerja, tetapi apabila dapat gaji, kita dapat, kawan yang di tepi yang nanti tengok tu dapat juga gaji. Tak kena dengan cara. Yang bekerja tu dapat gaji, yang tak bekerja nanti tengok saja tu tak sepatut dapat gaji kan. Dapat balasan, begitulah. Wa antum ta'lamuna, dan bermula kamu itu mengetahui, ketahui bahawa Allah menjadikan alam. Kita pun wa antum ta'lamun, dan kamu dan bermula kamu itu ketahui bahawa Allah yang menjadikan alam. Kamu pun dah tahu katanya Allah Ta'ala menjadikan sekalian alam, dan tiada mereka menjadikan alam, dan tidak ada siapa yang lain daripada Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Kita dah tahu gitu. Dan tiada Tuhan melainkan yang menjadikan alam. Kita dah tahu gitu. Maka tak sepatutlah kalau nak pergi ibadat kepada yang lain juga daripada Allah Ta'ala, tak sepatut. Yang menjadikan alam Allah Ta'ala, yang membuat segala perkara yang bagi itu ini kepada kita Allah Ta'ala satu saja. Yang lain tak ada buat apa pun. Maka sampai masa kita nak khidmat, nak ibadat kepada dia satu saja, itu baru kena dengan cara makan rezeki Allah
tapi ibadat kepada yang lain, itu salah sangat. Begitulah lebih kurangnya. Maka untuk hari ini kita sekadar itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung dengan kata wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إليه سبحان ربك رب العزة